Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tentang jaminan keselamatan makanan di Malaysia. Dan ini adalah senaraian nama ahli kumpulan kami. Dan ini merupakan isi kandungan yang akan kami bentangkan pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Firdaus bin Ismail dari kelas 2A. Okey, hadirnya saya di sini adalah untuk membentangkan tentang pengenalan jaminan keselamatan makanan. Okey, kalian tahu apakah itu jaminan keselamatan makanan? Jaminan keselamatan makanan adalah sebuah rangkaian tindakan yang dirancang untuk melindungi pengguna dari sebarang risiko yang terkait dengan makanan yang dimakan. Okey, tujuan utama jaminan keselamatan makanan dilakukan adalah untuk mencegah daripada berlakunya penyakit yang disebabkan makanan yang tercemar ataupun rosak. Prinsip dan praktik yang digunakan dalam jaminan keselamatan makanan pula merangkumi 5 asbab, iaitu pemantauan dan pengujian, pengendalian bahaya, kebersihan persekitaran, pelabelan yang tepat dan juga latihan dan persijilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haziq Hafizin bin Asyir dari kelas 2A dan hadirnya saya di sini adalah untuk membentangkan dan membincangkan mengenai permasalahan dalam keselamatan makanan di Malaysia. Pertama-tama sekalinya, faktor atau punca mengapa seseorang itu terkesan dengan keracunan makanan adalah kerana hadirnya bakteria, virus dan parasit. Toxoplasma, norovirus dan salmonella adalah antara nama bakteria yang acap kali didengari menyerang seseorang individu itu dan akhirnya terkena dengan keracunan makanan. Seterusnya, penyemburan asap yang terkena glyphosate boleh juga menyebabkan keracunan makanan. Mengikut laporan, 39 orang dalam lingkungan 2 hingga 71 tahun mengalami keracunan makanan atas faktor penyemburan asap. Akhir sekali, keselamatan makanan bukan sahaja tertumpu kepada keracunan makanan, tapi ini juga boleh merujuk kepada krisis makanan. Krisis makanan ini boleh dilihat daripada negara-negara besar seperti Nigeria dan Syria. Krisis makanan bagi dua negara ini berpunca daripada konflik, masalah ekonomi dan sebagainya. Kematian merupakan perkara biasa bagi mereka atas faktor kekurangan makanan dan minuman. Terdapat berbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa memastikan tiada haiwan perosak pada makanan. Hal ini dapat menjauhkan kita daripada kotoran ataupun bakteria yang berada di persekitaran kita. Dengan cara menutup makanan yang terdedah dengan menggunakan turun saji, menyimpan makanan ke dalam bekas ataupun tempat tertutup seperti Tupperware ataupun peti sejuk. Kita hendaklah juga mengelakkan makanan kita daripada terkena racun ataupun bahan toksin tersebar. Hal ini lebih ditujukan kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa perlulah melakukan peringatan awal tentang aktiviti yang melibatkan racun ataupun bahan toksin dengan memberitahu penduduk setempat untuk menutup makanan dengan rapi sebelum melakukan aktiviti racun tubuhan ataupun fogging. Kita juga hendaklah peka dengan tarik luput. Sebagai contoh, kita hendaklah sentiasa memeriksa tarik luput pada bahagian maklumat pada bungkusan makanan. Kita juga perlulah elakkan daripada membeli makanan yang hampir tamat tarik luput seperti roti, biskut ataupun minuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat Syami bin Ibrahim dari kelas 2A. Saya ditugaskan untuk membentangkan tentang objektif kajian pada hari ini. Yang pertama adalah mengenal pasti respon masyarakat terhadap jaminan keselamatan makanan di Malaysia. Ini kerana ada segelintir rakyat di Malaysia yang tahu akan jaminan keselamatan makanan di Malaysia. Selain itu juga, ada yang tidak mengambil berat tentang isu-isu seperti ini, seumpama jaminan keselamatan ini tidak penting untuk diambil tahu. Objektif seterusnya adalah dengan mencadangkan usaha untuk menambah baik jaminan keselamatan makanan di Malaysia. Contohnya, seperti isi pertama yang telah saya huraikan tadi, pihak kerajaan boleh mengenalkan undang-undang untuk membuka mata masyarakat di Malaysia akan jaminan keselamatan makanan. Selain itu juga, pihak kerajaan juga boleh mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan mereka. Tidak lupa juga pada ibu bapa dan pihak sekolah, mereka juga boleh menerapkan ilmu pengetahuan jaminan keselamatan makanan sejak di bangku sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dina Syakimi bin Osman dan saya ingin membentangkan tentang dapatan kajian.
Kumpulan kami telah membuat Google Form yang mempunyai 10 soalan untuk diberikan pada para responden. Jadi untuk soalan pertama iaitu, adakah anda memahami apa itu jaminan keselamatan dan bagaimana ianya berkaitan dengan kesihatan anda? Terdapat 80% daripada para responden yang menjawab ya dan selebihnya iaitu 20% menjawab tidak. Untuk pengetahuan anda, jaminan keselamatan makanan amatlah penting untuk mengekalkan kesihatan kita. Hal ini kerana pengambilan makanan yang tidak selamat boleh mengakibatkan penyakit. Dengan jaminan keselamatan makanan yang sihat, risiko pendedahan makanan kepada bahan kimia yang berbahaya, bakteria seperti patogen ataupun bahan cemar yang lain dapat dielakkan serta dapat dikurangkan. Untuk soalan seterusnya pula iaitu soalan kedua, kami memberikan soalan iaitu, adakah anda memahami peranan pihak berkuasa dalam memastikan keselamatan makanan di Malaysia? Untuk soalan ini, terdapat 78% responden yang menjawab ya, mereka faham akan peranan pihak berkuasa dalam jaminan keselamatan di Malaysia, dan 22% menjawab tidak, mereka tidak faham akan peranan mereka. Di Malaysia, terdapat beberapa institusi swasta dan badan profesional yang terlibat dalam jaminan keselamatan makanan. Mereka berusaha untuk mengekalkan standard keselamatan dan kualiti produk makanan di Malaysia. Hal ini kerana pihak berkuasa bekerjasama untuk memastikan pelaksanaan standard keselamatan makanan menjadi lebih ketat. Selain itu, mereka juga menjalankan pengawasan pemeriksaan ujian dan penguatkuasaan untuk melindungi kesihatan masyarakat. Untuk soalan ketiga pula iaitu, adakah anda memahami apa itu sijil halal dan bagaimana ia berkaitan dengan keselamatan makanan? Terdapat 86% responden yang menjawab ya, mereka faham apa itu sijil halal, dan selebihnya iaitu 14% responden menjawab tidak, mereka tidak faham apa itu sijil halal. Untuk pengetahuan anda, sijil halal menunjukkan produk atau makanan tersebut tidak mengandungi bahan-bahan yang diharamkan dalam syariat Islam dan dihasilkan menggunakan kaedah yang betul dalam keadaan yang bersih, selamat dan menjaga kesempurnaan halal. Selain itu, sijil halal bukan sahaja digunakan pada makanan, tetapi ianya juga boleh digunakan pada bahan bukan makanan seperti kosmetik, ubat-ubatan dan produk lain yang mematuhi keperluan halal yang telah ditetapkan. Untuk soalan keempat pula iaitu, adakah anda membeli makanan yang mempunyai sijil halal? Terdapat 94% responden yang pasti bahawa mereka membeli makanan yang mempunyai sijil halal dan 6% responden yang tidak pasti bahawa mereka membeli produk yang mempunyai sijil halal. Untuk pengetahuan anda, sijil halal memberi keyakinan dan jaminan bahawa makanan itu dihasilkan dan disediakan mengikut prinsip halal yang ditetapkan dalam agama Islam. Selain itu, sijil halal juga digunakan sebagai panduan untuk membantu masyarakat Islam dalam memilih makanan yang sepadan dengan kepercayaan masyarakat Islam. Untuk soalan kelima iaitu, adakah anda memahami apa itu pemeriksaan keselamatan makanan dan bagaimana ia berkaitan dengan keselamatan makanan? Terdapat 78% responden yang menjawab ya dan 22% responden yang menjawab tidak. Pemeriksaan keselamatan makanan melibatkan pelbagai langkah dan aktiviti termasuk pemeriksaan, ujian, pemantauan dan penilaian kemudahan pengeluaran bahan mentah, pemprosesan bahan mentah serta kualiti dan kebersihan. Untuk pengetahuan anda, tujuan pemeriksaan makanan ini adalah untuk mengenal pasti dan menangani risiko yang membawa kepada pencemaran, keracunan makanan ataupun isu keselamatan yang lain. Bagi soalan 6, adakah anda memahami apa itu risiko keselamatan makanan dan bagaimana ia boleh dicegah? Pada soalan kali ini, terdapat 39 orang mengatakan ya dan 11 orang lagi berkata tidak. Keselamatan makanan ini perlu disampaikan kepada semua lapisan masyarakat dengan lebih meluas. Hal ini amat penting kerana agar semua pihak dapat memahami apa itu risiko keselamatan makanan dan mereka boleh mengambil langkah pencegahan yang tepat seperti memastikan kebersihan makanan, memilih bahan yang segar dan bersih serta cara-cara penyimpanan makanan yang betul. Soalan yang berikutnya adalah soalan 7. Adakah anda memahami apa itu penyediaan dan bagaimana ia berkaitan dengan keselamatan makanan? Terdapat 37 orang berkata ya dan 13 orang berkata tidak. Penyediaan yang dimaksudkan di dalam soalan ini ialah penyediaan yang melibatkan agensi kerajaan seperti JAKIM, JAIS dan KKM.
Pihak berkuasa seperti JAKIM, JAIS dan KKM ini boleh memantau serta mengawal proses pengeluaran, pengedaran dan pengendalian makanan dengan tujuan memastikan makanan yang diambil oleh masyarakat dari premis-premis makanan contohnya seperti kantin, kafeteria adalah selamat dan berkualiti. Seterusnya soalan 8. Adakah anda memahami apa itu tindakan pencegahan dan bagaimana ia berkaitan dengan keselamatan makanan? 39 orang mengatakan ya dan 11 orang mengatakan tidak. Langkah pencegahan ini adalah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mengurangkan risiko pencemaran, keracunan dan penyakit bawaan makanan. Antara langkah-langkah yang kita boleh ambil adalah kita boleh memastikan kebersihan semasa penyediaan, pemprosesan dan penyimpanan bahan makanan. Ia bagi memastikan bahan makanan yang kita akan gunakan sentiasa dalam keadaan segar, bersih dan berkualiti. Jika kita menjadi tukang masak pula, kita juga perlu memastikan semua peralatan dan bahan yang kita gunakan sentiasa dalam keadaan yang bersih. Bagi soalan 9 pula adalah, adakah anda memahami apakah itu pengurusan krisis dan bagaimana ia berkaitan dengan keselamatan makanan? 34 orang mengatakan ya dan 16 orang mengatakan tidak. Pengurusan krisis ini melibatkan langkah-langkah seperti menghentikan pengedaran produk tercemar atau menarik balik produk makanan yang berisiko. Pihak pengurusan krisis ini boleh menutup sementara tapak pengeluaran atau restoran yang terlibat bagi mengesan punca-punca pencemaran. Yang terakhir sekali adalah soalan 10. Adakah anda memahami apa itu sistem pengurusan keselamatan makanan dan bagaimana ia boleh membantu memastikan keselamatan makanan? Terdapat 36 orang responden mengatakan ya dan 14 mengatakan tidak. Sistem pengurusan keselamatan makanan ini merujuk kepada pendekatan berstruktur yang dilakukan oleh institusi yang terlibat dalam membuat perancangan, pelaksanaan dan pemantauan serta peningkatan yang berterusan tentang keselamatan makanan di semua peringkat. Sistem pengurusan makanan ini meliputi perkara seperti mengenal pasti risiko, mewujudkan langkah pencegahan, menyelia dan mengawal semua proses pengeluaran, pengendalian, penyimpanan makanan serta pemantauan dan laporan yang berkaitan dengan keselamatan makanan di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Rahimi bin Abdul Rahim akan memudahkan kajian kes. Pertama sekali, kesedaran awam dan pendidikan. Ia mengkaji program-program kesedaran awam seperti ceramah dan taklimat tentang jaminan keselamatan makanan dalam negara. Seterusnya, ia menilai kepentingan program-program pendidikan tersebut. Yang kedua, penilaian undang-undang dan peraturan. Ia menjelaskan undang-undang dan peraturan yang mengatur keselamatan makanan di negara ini. Kemudian, ia mengevaluasikan kecekapan undang-undang yang ditetapkan supaya memenuhi garis panduan antarabangsa. Yang ketiga, struktur organisasi dan kerjasama pihak berkuasa. Ia menjelaskan organisasi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengawasan jaminan keselamatan makanan dan menilai kerjasama antara pihak berkuasa. Yang keempat, sistem pemantauan dan penguatkuasaan. Menganalisis cara pelaksanaan sistem pemantauan dan menilai tahap keberkesanan sistem penguatkuasaan dan tindakan yang akan diambil jika undang-undang dari peraturan tersebut dilanggar. Yang terakhir sekali, cabaran dan cadangan. Mengidentifikasikan cabaran-cabaran yang bakal dihadapi. Seterusnya, mencadangkan langkah-langkah yang perlu dititikberatkan bagi memperbaiki sistem jaminan keselamatan makanan dalam negara. Sekian, terima kasih. Okey, rumusan yang dapat kami simpulkan daripada jaminan keselamatan makanan di Malaysia ialah jaminan makanan keselamatan di Malaysia adalah serangkaian tindakan yang perlu diambil kira untuk melindungi pengguna daripada menggunakan pemakanan yang tidak sihat atau rosak. Okey, ini melibatkan prinsip-prinsip seperti kebersihan peribadi, kebersihan persekitaran, kawalan bahaya, pelabelan yang tepat, pemantauan dan pengujian dan juga latihan dan persijilan. Tujuannya adalah untuk mencegah daripada terkena sebarang penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tercemar dan memastikan pengambilan makanan yang selamat dan sihat. Itu saja. Assalamualaikum.